Okey, yang ni adalah nak sambung 4 perkara yang Syekh Muhammad Abdul Wahab kata sebelum mati kena buat, iaitu salah satunya bermula dengan mempelajari mengenal Allah. Yang dikatakan mempelajari mengenal Allah itu dia ada beberapa langkah. Langkah dia yang dimulai dengan ada banyak, tapi dalam fokus 3 perkara penting dahulu untuk mengenalnya, iaitu masa Jibril datang kepada Nabi Rasul kita, dia tanya kat Nabi, apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Jadi di sini kita dapat 3 perkara penting dalam perjalanan mengenal Allah. First dia kata, Nabi jawab, Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu tepat pada waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan pergi haji jika mampu. Lepas tu Jibril tanya lagi, apa tu iman? Lepas tu Nabi jawab, iman tu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman pada qada dan qadar. Lepas tu dia tanya lagi, Jibril tanya lagi, apakah itu ihsan? Lepas tu Nabi jawab, ihsan tu adalah apabila kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kalau kamu dah rasa seakan-akan dapat melihat Allah, sudah tentulah ibadat kamu itu yang terbaik. Macam kita kerja dan tiba-tiba bos ada tepi kita, mestilah kita kerja dengan sepenuh jiwa dan raga. Seperti itulah, untuk mendapatkan ihsan itu dia bukan mudah, dia kena melalui proses-proses dia, dan proses-proses dia itu kita perlu jaga setiap hari. Sebab apa? Sebab dia ihsan ni dia datang daripada keimanan yang tinggi, dan sudah tentu keimanan kita itu turun naik, dan sudah tentu jugalah kita dalam masa kita nak menjaga keimanan itu supaya tidak turun, kita kena sentiasa memastikan diri kita di dalam keadaan yang taat. Dan taat itu, yang dikatakan taat itu di sini adalah melakukan perintah Allah, iaitu melaksanakan apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang, dan sabar dalam setiap ujian, cabaran, musibah ataupun rintangan. Barulah kita akan sampai kepada next level, iaitu berjihad. Lepas tu baru kita dapat ihsan. Lepas tu last sekali kita baru dapat kemanisan iman dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi proses-proses ini kita first tu kita kena jaga, memelihara dan mendidik kita dengan keimanan. Lepas tu ihsan ni sebenarnya ada 2 maksud. Satu adalah kepada pencipta, iaitu kita melihat kita beribadat kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan ihsan yang maksud kedua adalah ihsan kepada manusia. Yang dikatakan ihsan kepada manusia itu adalah merujuk kepada melakukan kebaikan kepada musuh manusia yang kita benci. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang ramai, itu tidak dikira ihsan, itu adalah kebaikan dan kebajikan yang memang dituntut oleh Allah. Tapi kalau ihsan ni, untuk mendapat ihsan, level ihsan kepada makhluk tu, maksudnya di sini adalah kita kena melakukan kebaikan kepada musuh. Yang dikatakan kebaikan kepada musuh ini bukan kita ikut dia, bukan kita ikut langkah-langkah ataupun keburukan-keburukan yang dia lakukan yang membuatkan kita rasa marah kat dia. Tapi yang dikatakan ihsan kepada musuh-musuh ini adalah kita melakukan kebaikan semata-mata kerana Allah, yang melandaskan Islam dan Sunnah. Kira dia kena seimbang. Contoh kalau dia maki kita, jadi kita tidak membalas dengan makian, kita membalas dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi kita sabar dalam menghadapi situasi begitu. Seperti Rasulullah SAW bila dia menghadapi kata-kata nista daripada
masyarakat, terutamanya daripada keluarganya sendiri. Dia bersabar dan dia membalas perbuatan-perbuatan mereka itu dengan kebaikan. Jadi di sini ihsan kepada manusia ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, sebab kita kalau orang nak maki kita memang nak maki balik. Jadi kat sini kalau nak mencapai level ihsan kepada manusia ni, first tu kita kena ihsan kepada Allah. Bila kita dah beribadat kepada Allah seakan-akan Allah melihatnya, barulah ihsan kepada makhluk itu akan kita dapat. Dan ihsan kepada makhluk ini mesti semata-mata kerana Allah dan dia seimbang, tidak membuta tuli. Itu saja tazkirah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.